Assalamualaikum dan salam ceria semua. Hari ini kita akan mempelajari bab 10 iaitu teknologi hijau. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 148 hingga 156. Dalam bab teknologi hijau, kita akan mempelajari pertama, menyatakan konsep teknologi hijau, kedua, menerangkan ciri-ciri produk teknologi hijau, ketiga, menunjukkan contoh produk teknologi hijau, keempat, membahaskan kepentingan teknologi hijau dan mencadangkan amalan berkonsepkan teknologi hijau. Konsep teknologi hijau. Apakah yang murid-murid faham tentang teknologi hijau? Teknologi hijau merujuk kepada penggunaan sumber tenaga yang boleh dibaharu seperti tenaga ombak, solar, air, angin dan sebagainya. Ia juga memelihara sumber dan alam semula jadi bagi mengurangkan impak negatif daripada aktiviti manusia. Pengurangan pelepasan gas rumah hijau atau gas CFC, teknologi rendah karbon dan mesra alam berbanding teknologi yang sedia ada. Ia kurang pembebasan gas karbon dioksida. Pembangunan mampan iaitu pembangunan yang memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa hadapan dengan kualiti kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang. Teknologi hijau mempunyai matlamat seperti berikut. Pertama, pembangunan produk, peralatan dan sistem dan untuk memelihara dan memelihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Matlamat yang kedua, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan yang berkualiti. Contoh, menyediakan kawasan berjogging, bersenam, gym, bandar dan taman. Matlamat yang ketiga ialah mengurangkan impak negatif daripada aktiviti manusia. Contoh, pembalakan, perlombangan kuari dan pembinaan. Matlamatnya yang terakhir ialah melindungi ekosistem semula jadi dengan konsep pembangunan lestari. Contoh, mewujudkan ekopark, taman negara, taman meri dan tapak Ramsar. Ciri-ciri produk teknologi hijau. Apakah ciri kriteria teknologi hijau? Pertama, kadar pembebasan gas rumah hijau atau CFC adalah rendah atau sifar. Contoh, mengurangkan penggunaan alat aerosol seperti alat semburan. Yang kedua, mesti selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik. Yang ketiga, teknologi hijau mudah digunakan kerana teknologi ini dicipta untuk penggunaan manusia. Yang keempat, ia berupaya meminimumkan kemerosotan alam sekitar. Contoh, bina bandar dalam taman. Yang keempat, piawaian kualiti produk harus menjadi ukuran penting dari segi penerimaan masyarakat. Yang keenam, penghasilan produk telah melalui inovasi teknologi bagi menjaga keharmonian manusia dan persekitaran. Yang ketujuh, menjimatkan penggunaan tenaga dan sumber bahan api, contoh tenaga solar, angin sebagai tenaga elektrik. Seterusnya, teknologi hijau juga mempunyai kriteria seperti menggalakkan penggunaan sumber bahan yang boleh dibaharu. Dan akhir sekali, ia boleh dikitar semula melalui amalan 3R dan 5R. Contoh produk teknologi hijau. Tahukah murid-murid bahawa produk-produk teknologi hijau dapat dibahagikan kepada 4 teras utama? Iaitu pertama, tenaga. Dari segi tenaga, teknologi hijau dapat mengurangkan penggunaan tenaga bahan api fosil, mempromosikan kecekapan guna tenaga, contoh penggunaan kereta hibrid, kenderaan elektrik, biodiesel dan kenderaan gas asli atau NGV. Manakala dari segi alam sekitar pula, kita dapati produk teknologi hijau dapat memberi kesan yang paling minimum. Contoh, penggunaan beg plastik biodegradasi dan juga beg kertas. Manakala dari segi ekonomi pula,
kita dapati produk teknologi hijau dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi canggih. Contoh, industri fotovoltaik. Teras yang terakhir ialah sosial. Produk teknologi hijau dapat meningkatkan kualiti rakyat, iaitu dengan menggunakan contoh penggunaan bekas makanan mesra alam, iaitu bekas makanan yang diperbuat daripada ubi kayu dan mengguna pengangkutan awam. Kepentingan teknologi hijau. Pembangunan dan penggunaan teknologi hijau yang lebih meluas mampu memacu sektor pembinaan negara ke tahap yang lebih maju dan mesra alam. Antara kepentingan teknologi hijau ialah pertama dari aspek sosial. Ia dapat meningkatkan kualiti hidup, meningkatkan kemudahan infrastruktur tempatan, meningkatkan keselesaan dan kesihatan masyarakat, meningkatkan kualiti udara, mengurangkan peningkatan suhu, mengurangkan pencemaran bunyi. Manakala dari aspek ekonomi pula, ia dapat mengurangkan kos operasi, dapat meningkatkan nilai aset dan keuntungan, meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja, meneroka peluang mengekspor produk hijau yang telah kita hasilkan, contoh industri fotovoltaik yang dapat menyumbang kepada pendapatan keluaran dalam negara kasar. Manakala dari segi aspek menjana tenaga pula, Kepentingan dalam menjana tenaga ia merangkumi sumber tenaga seperti air, angin, solar dan ombak yang bersumberkan alam semula jadi. Ia juga dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga yang tidak boleh diperbaharu. Ia juga penting untuk mempromosikan kecekapan guna tenaga negara, selamat dan mesra pengguna. Dari segi aspek memelihara dan memelihara alam sekitar, ia penting bagi melindungi sumber semula jadi, meningkatkan kualiti udara dan air, mengurangkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula, meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup, akhir sekali mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida. Baiklah murid-murid, kita lihat pula tajuk amalan berkonsepkan teknologi hijau. Amalan berkonsepkan teknologi hijau boleh mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar, meningkatkan tahap kehidupan dan memelihara ekosistem. Antara amalan tersebut ialah pertama, penjimatan tenaga. Tetapkan suhu penyaman udara minimum pada 24 darjah Celsius. Pastikan penggunaan pencahayaan semula jadi. Tutup suis dan cabut plug peralatan elektrik jika tidak digunakan. Manakala dari segi landscape pula, kita akan lihat menanam pokok di persekitaran rumah, sekolah dan bangunan, memastikan sistem perparitan berfungsi dengan baik. Manakala amalan 3R atau 5R, iaitu dengan menggunakan tong kitar semula yang betul, galakkan pengedaran dokumen secara elektronik, cetak atau membuat salinan di kedua-dua belah muka surat. Manakala dari segi amalan bahan mesra alam, kita dapati meminimumkan penggunaan peralatan pakai buang untuk mengurangkan sisa pepecah. Kuatkuasakan pengasingan sisa pepecah isi rumah secara berperingkat. Manakala dari segi penjimatan air, pastikan pilih air ditutup dengan betul. Buat aduan dengan segera jika terdapat kerosakan atau kebocoran paip. Menadah air hujan untuk digunakan semula bagi mencuci kereta, halaman rumah dan menyiram tumbuhan. Amalan teknologi hijau juga diterapkan dalam pengangkutan, iaitu amalkan penggunaan pengangkutan awam atau perkongsian kenderaan. Gunakan perkhidmatan park and ride untuk mengurangkan kesesakan jalan raya. Galakkan pengguna berbasikal atau berjalan kaki ke sekolah atau pejabat mengikut kesesuaian masa.